Sebenarnya berjuang untuk agama bangsa negara ini kewajipan kita semua. Cuma menyalahgunakan, mengambil kesempatan dan juga memperjuangkan satu benda yang tidak wujud, yang sengaja diada-adakan untuk mendapat nama. Itu yang tak bagus. Kita dah dapat nama, tapi kita gunakan isu kaum, isu raja, isu agama. Sekarang ni isu agama. Sekarang ni isu agama. Kalimah Allah lah, macam. Isu kaum dah kurang sedikit, tapi mereka main isu agama. Sebab apa isu kaum kurang sikit? Sebab di bawah PMX ini, tidak ada kaum yang merasa mereka terpinggir. Di bawah PMX ini, tidak ada nampak kaum mana-mana yang telah pun ditindas. Sebab itu isu kaum tidak berlaku sekarang ini. Dia main isu agama. Isu agama yang mereka mainkan pula adalah isu yang tak wujud sebenarnya. Yang tak ada isu pun. Kan? Jadi dia cipta, dia create isu supaya mereka boleh mendendangkan isu agama ini sekurang-kurangnya menjelang pilihan raya negeri. Sebab pilihan raya negeri ini melibatkan 6 negeri. Yang paling penting bagi mereka, mereka nak pertahankan 3 negeri, iaitu negeri Melayu, iaitu Kelantan, Terengganu dan juga Kedah. Ini 3 negeri Melayu ni. Jadi macam mana kita nak dapat pengaruh daripada pengundi-pengundi Melayu di 3 negeri Melayu ni? Apa lagi selain daripada isu agama? Isu agama, sebab isu agama ni sensitif. Anak muda, sejahat-jahat anak muda lah, nakal lah anak muda mak rempit ke apa. Tapi kalau kita bawa isu agama dengan mereka, mereka sensitif. Mereka sensitif. Walaupun mereka kaki judi, kaki disco, kaki minum arak ke apa ke, tapi bila kita mainkan, kita tanamkan di jiwa mereka isu agama, agama Islam tertindas, kaum kafir akan mengawal kita dalam negara ini, maka mereka semua akan teruja lah. Jadi sebab itu mereka gunakan sentimen agama untuk menghadapi PRN ini. Jadi sebab itulah kita jangan terperangkap. Ada kawan-kawan yang naik, saya akan naik sekejap lagi ya. Pas penunggang bro, penunggang agama, kata Ahmad Izwan. Betul, kita banyak bukti dan banyak fakta yang boleh kita tunjukkan bahawa mereka telah menunggang agama. Walaupun pada asalnya parti itu bukanlah parti untuk menunggang agama. Parti Islam se-Malaysia ini ditubuhkan atas dasar memperjuangkan Islam. Sebab itu dasar mereka adalah Al-Quran, hadis, ijma' dan ulama'. Kan? Itu dia punya perlembagaan. Itu dasar. Dasar ni adalah benda yang tercetak pada kertas. Mana-mana parti pun boleh letak apa-apa dasar sekalipun. Tetapi orang akan lihat perlaksanaan. Apakah kamu memperjuangkan dasar yang termaktub di dalam parti kamu. Itu yang kita lihat. Kalau dulu parti PAS ni kita lihat selari dengan dasar mereka. Di bawah kepimpinan almarhum Tok Guru Aziz, di bawah kepimpinan almarhum Ustaz Fadil Nur, memang nampaklah mereka nak selari dengan dasar mereka. Apabila mereka menyuarakan perjuangan Islam, cita-cita Islam di samping, mereka tidak tidak menjadikan agama sebagai satu bahan untuk mereka memecah belahkan ataupun mendatangkan kebencian kepada kaum-kaum lain. Itu dulu. Sekarang ini agama itu digunakan. Agama itu digunakan untuk mereka menanamkan semangat kebencian. Ini masalah dia. Itu yang dikatakan menunggang agama tu. Ada orang tak faham. Pasal apa pula parti PAS ni dikatakan menunggang agama? Apakah salah sebuah parti memperjuangkan agama? Mereka yang tak faham, mereka akan persoalkan itu. Yang sebenarnya memperjuangkan agama itu tidak salah. Tidak semestinya atas nama parti Islam, maka mereka sahaja yang boleh memperjuangkan agama. Agama adalah hak semua sekali, bukan saja manusia. Agama adalah hak kepada semua makhluk di muka bumi ini. Apa maksud makhluk? Makhluk itu adalah selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Selain daripada Allah, itulah makhluk. Angin, udara, matahari, bintang, bulan, tumbuh-tumbuhan, pokok, bumi, kayu, laut, lautan, manusia, jin, syaitan, itu semua makhluk. Selain daripada Allah, itu makhluk. Jadi Islam diturunkan untuk makhluk, keseluruhan makhluk.
rahmat kepada kesan alam. Ya? Tidak kami utuskan wahai Muhammad melainkan kau sebagai rahmat kepada seluruh alam. Ini disebut dalam Al-Quran. Ini disebut dalam Al-Quran, ya, bahawa rahmat, yang Islam itu sebagai rahmat yang dibawa oleh junjungan besar Nabi Muhammad SAW adalah untuk sekalian alam, ya, memberikan rahmat kepada binatang-binatang, tumbuh-tumbuhan, ya, apatah lagi sebagai manusia. Sebab itu jangan sesekali kita gunakan agama untuk memecah belahkan kaum ataupun memecah belahkan masyarakat, ya. Sebab kita boleh berpolitik, ya saudara, ya. Politik ini adalah satu cara ataupun satu kaedah untuk kita mendapatkan kuasa. Sebab negara kita, dalam konteks negara kita, demokrasi. Demokrasi ini adalah memilih mana-mana parti yang mendapat sokongan majoriti untuk membentuk kerajaan. Jadi bila sebut nak bentuk kerajaan melalui parti, menjadi kewajipan, ya, untuk menubuhkan parti. Menjadi kewajipan untuk kita menyertai parti dan menyokong parti. Banyak saya tengok dalam live, ya, di mana-mana room, mereka nak play safe. Bila mereka nak komen sesuatu benda, mereka katakan saya ni bukan ahli mana-mana parti. Ya, saya tak kisah, saya bukan sokong PH, saya bukan sokong PN, saya ni orang yang berkecuali, tetapi ya. Dia nak hantam kerajaan sekarang, dia nak hantam PMX, dia akan guna ayat tetapi, ya. Walau dia lah walaon yang sebenarnya. Walaon yang saudara, ya, tak usah berlindung. Ya, kita kenal walaon, saya lebih kenal walaon, ya, sebab saya berkawan dengan walaon ni lama. Bahkan parti pertama yang saya berkawan adalah parti PAS sebelum saya kawan dengan Parti Keadilan. Sebab sewaktu belum ditubuhkan Parti Keadilan, ya, saya berada di situ, ya, walaupun bukan pegang jawatan lah, tapi saya berada di situ, ya. Saya tahu bahawa kekuatan Parti PAS ketika itu adalah kerana ahli-ahli keadilan, tidak ada parti. Ya, selepas pemecatan Datuk Seri Anwar Ibrahim, kita tidak tubuhkan parti terus. Tidak bergerak atas nama parti, bergerak atas nama reformasi, bergerak atas nama NGO, gerak. Masa itu gerak di bawah almarhum Ustaz Faldino. Bergerak atas nama NGO Adil, ADIL. Pergerakan di situ. Anwar tidak tubuhkan parti. Jadi waktu itu ramai yang mengambil keputusan yang menentang kerajaan yang zalim waktu itu, mereka menyertai Parti PAS. Sebab itu peningkatan berganda-ganda keahlian Parti PAS. Sebab tidak ada pilihan lagi. Ya, tidak ada pilihan lagi. Maka mereka menyertai PAS. Apabila Parti Keadilan ditubuhkan, ya, barulah mereka yang tidak masuk Parti PAS ini menyertai Parti Keadilan yang dibuka kepada berbagai kaum. Saya difahamkan lah, ya, ini tak nak kata fakta tu bukan fakta lah, ya, tapi saya difahamkan oleh orang lama, ya, pimpinan-pimpinan yang lama. Mereka menceritakan bahawa apabila Datuk Seri Anwar Ibrahim itu dipecat, dalam perbincangan, ya, di kalangan pimpinan waktu itu, Datuk Seri Ibrahim Azizah dan sebagainya, bersama dengan kepimpinan almarhum Ustaz Faldino, mula-mulanya dia orang Datuk Seri Anwar Ibrahim bercadanglah memberikan pendapat ataupun mengatakan bahawa eloklah ramai-ramai masuk PAS, ya, yang mana penyokong reformasi ini elok sertai Parti PAS. Tetapi ianya dibantah oleh almarhum Ustaz Faldino sendiri. Sepatutnya almarhum Ustaz Faldino dia lebih seronok lah bila ramai masuk PAS kan. Tapi almarhum Ustaz Faldino ni adalah seorang pemimpin yang bijak. Ya, dia bukan saja seorang ilmuwan agama, bahkan dia seorang pemimpin politik yang bijak, yang memandang jauh ke depan. Ya, jadi almarhum Ustaz Faldino menyatakan jangan masuk PAS semua. Ya, ia dah masuk okeylah. Yang akan datang ni, dia kata jangan masuk PAS. Dia minta supaya Wan Azizah, ya, masa tu Anwar pun dah masuk dalam penjara, dia minta Wan Azizah tubuhkan parti baru. Ya, tubuhkan parti baru, parti sendiri. Di mana parti itu dibuka kepada semua kaum. Sebab bagi almarhum Ustaz Faldino, kalau nak kumpulkan orang Melayu, PAS dah ada. Parti PAS dah ada. Mana Melayu Islam di situ. Ya, dalam perlembagaan PAS, dia tidak boleh menerima ahli yang bukan Islam, kecuali menjadi ahli bersekutu di dalam Dewan Himpunan PAS, DHPP kan, Dewan Himpunan PAS.
sebagai ahli bersekutu saja. Ya, kalau yang bukan Islam. Nak jadi ahli sebenar tak boleh. Syarat dia mesti Islam, mesti beragama Islam. Jadi Ustaz Fadil Nur kata buat parti lain dan buka kepada semua kaum supaya kita ada kekuatan bahawa orang Melayu ada satu parti dinamakan Parti PAS dan kaum-kaum yang lain yang nak perjuangkan reformasi waktu itu dia boleh berada dalam parti baru ini. Jadi masa itu barulah ya tertubuhnya Parti Keadilan Nasional. Ya. Bermula daripada NGO Gerak ya, yang dipimpin oleh Almarhum Fadil Nur. Dalam banyak program-program ceramahnya, penerangan yang dibuat. Kemudian dalam NGO dipanggil ADIL, ADIL, berlogokan macam ribbon tu. Itu NGO. Daripada ADIL itulah maka ditubuhkan Parti Keadilan Nasional yang menerima semua kaum, semua agama berada dalam parti tersebut. Itu sejarah secara umum ya, di mana tertubuhnya Parti Keadilan. Jadi ada orang macam-macam ini dikata, oh Keadilan ni daripada UMNO juga. Keadilan ni datangnya daripada UMNO. Sebab itulah dia kata keadilan ni tak boleh pakai juga. Ya? Nak lawan UMNO. Tapi keadilan ini datang daripada UMNO. Jadi saya nak bagi tahulah, terutamanya kepada walaun-walaun yang baru nak up ni. Banyak yang baru nak up tak tahu sejarah PAS tu. Ya? Mereka lahir-lahir mengundi umur 18. Dia sebut pasal PAS, oh ini Islam. Kan? Pikat tak boleh. Pikat dengan UMNO sama je kata dia. Pasal pikat datang daripada UMNO. Ya? Padahal mereka lupa bahawa PAS juga datangnya daripada perut UMNO. PAS juga datangnya daripada rahim UMNO. Ya? Daripada Biro Agama dalam UMNO, kemudian Datuk Fuad dan sebagainya, maka lahirlah Parti PAS. Ya? Sebab itulah, suka tak suka, bagi diri saya, suka tak suka saya kepada UMNO dulu, dan sekarang ni pun dah jadi kawan, ya, kita kena terima juga kadang-kadang hakikat bahawa UMNO parti keramat. Orang UMNO selalu sebut, ya, UMNO parti keramat, dia kata. Kalau kita fikir balik, betul juga ada keramat juga UMNO ni. Apa keramat dia? Ya, kalau saudara lihat sejarah UMNO, dia begitu lama memerintah, puluhan tahun ya, Barisan Nasional. Sebelum itu parti Perikatan, ya. Gambar masa tu saya ingat lagi, saya kecil lagi. Sebelum Dacing, gambar kapal layar. Kapal layar, ya, Parti Perikatan. Kemudian barulah tubuhnya Parti Barisan Nasional. Di dalamnya UMNO sebagai tunjang. Ya. Puluhan tahun mereka memerintah negara kita. Tetapi selepas itu, ya, berlakunya pilihan raya tahun 2018, ya, dengan tewasnya Barisan Nasional, maka PH menjadi kerajaan. Selepas PH jadi kerajaan 22 bulan, ya, melalui langkah Sheraton ya, yang dikhianati, naik pula Abah Kau. Dan sewaktu naik Abah Kau inilah, ya, UMNO menjadi kerajaan. UMNO menjadi kerajaan bersama dengan Abah Kau. Kemudian Abah Kau jatuh, ya, dijatuhkan oleh UMNO juga. UMNO yang mengangkat Abah Kau, UMNO juga yang menjatuhkan Abah Kau. Ya? Jadi jatuh Muhyiddin. Dia antara setakat ini Perdana Menteri yang paling singkat menjadi Perdana Menteri. Itu Abah Kau lah. Ya? Dah lah jadi Perdana Menteri melalui atap. Itu yang paling singkat pula tu. Ya? Dijatuhkan oleh kawan sendiri. Ya? Bukan dijatuhkan oleh PH. Bukan PH yang menjatuhkan Muhyiddin. Ya? Kawan dia sendiri jatuhkan. Sebab apa saudara? Sebab Tuhan menjanjikan bahawa kalau kita mengkhianati orang, satu hari nanti orang akan khianati kita. Ya, Allah tidak pernah memungkiri janji dia. Sebab itu kita kena ingat, ya, perjanjian, ya, kesetiaan kita, perjanjian kita hendaklah kita pegang betul-betul. Sebab dalam Islam, kalau kita berjanji dengan seseorang, bukan sesama Islam saja. Kalau kita berjanji dengan orang kafir sekalipun, ya, perjanjian yang kita buat harus kita tunaikan. Apatah lagi perjanjian itu kamu berlaku di antara sesama Melayu, sama Islam kan. Jadi kamu telah pun mungkiri, ya, mana khianat lah. Ya. Bila khianat, maka kamu juga akan dikhianati. Ya. Sama ada jangka masa pendek atau panjang, tetap kamu akan dikhianati. Sebab itu jangan jadi kerajaan melalui pengkhianatan. Jangan jadi kerajaan melalui tebuk atap. Ya? Jadilah kerajaan yang mendapat mandat rakyat yang sah. Bukan saja mandat rakyat yang sah, mendapat mandat rakyat daripada majlis raja-raja.
ke bawah duli tuanku, dan juga mendapat mandat rakyat melalui parlimen. Dia itu dia. Ya? Jadi PMX kita ini melepasi kesemua syarat. Pertama, mendapat mandat daripada rakyat, iaitu gabungan Pakatan Harapan adalah gabungan parti yang paling banyak dapat kursi. Walaupun tak cukup untuk kerajaan, tapi itulah gabungan paling banyak, 82 kursi parlimen. Ya? Kemudian mendapat mandat daripada Majlis Raja-Raja dan juga Yang Tuan Agong untuk mengangkat Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Mandat yang kedua telah diperolehi. Kemudian keabsahan di parlimen terbukti 2/3 mengiktiraf beliau sebagai Perdana Menteri. Tiga laluan kita ikuti dengan penuh patuh, penuh perlembagaan dan penuh demokrasi. Abah kau masih lagi terkial-kial nak jadi Perdana Menteri walaupun tanpa demokrasi. Masih lagi berusaha nak jadi Perdana Menteri melalui tebak atap. Masih lagi berusaha nak jadi Perdana Menteri melalui belian, membeli ahli-ahli parlimen. Itu style Abah kau lah. Sebab dia tidak ada kekuatan, saudara. Bila orang tidak ada kekuatan, dia akan main jahat. Dia tahu dia tidak ada kekuatan. Dia tahu dia tidak ada pengaruh. Macam kita main bola lah. Kita tahu pasukan tu kuat. Tim kita ni lemah. Tapi kita nak menang juga. Macam mana nak buat? Terpaksa main cara kotor lah. Sama ada kau main kasar tengah padang, kau bentis striker dia, ataupun kau berpura-pura jatuh di kawasan penalti sebab nak menang mudah. Itu bila kita dah rasa kita tak kuat, kita akan gunakan apa cara sekalipun walaupun tidak berakhlak, tidak bermoral. Menyalahi peraturan, sanggup kita lakukan. Itu yang dilakukan oleh Muhyiddin. Bila dia tidak cukup jumlah, hanya dapat 73 kursi sahaja waktu itu, maka dia membeli, mengambil, mencuri ahli parlimen daripada UMNO. Tetapi wama karallah wallahu khairul makirin. Kamu merancang dan Allah juga merancang, dan sebaik-baik perancangan itu daripada Allah. Maka berlakulah kerajaan pada hari ini. Okey, satu perkara. Satu isu. Kenapa lagi kawan kita dekat sini? Bujang Lapuk 46 takdir. Dia cakap SD dah cukup, kata Unify Melaka. Dah cukup jumlah, lebih jadi cukup. Sampai sudah tak cukup, kan? Kemudian baru ini dia nak cuba serang hendap dalam parlimen. Sebab tu saya katakan, kita kalau kita nak ambush orang, kalau kita nak attack musuh, kubu musuh, kita kena tentukan bahawa kita juga mempunyai askar yang cukup. Bagi saudara-saudara ni yang bekas tentera ke, kan, tahu taktik ni. Kita nak hendap kubu musuh, kita kena pastikan kita ada senjata yang cukup dan anggota tentera yang cukup. Jangan kita nampak kubu orang tu kosong, maka kita rasa kita boleh attack. Tak boleh, saudara. Kadang-kadang kubu kosong itu satu muslihat. Untuk mengumpan kita. Kita pun jangan bodoh. Kita nak ambush orang, kita kena cukup lah. Jadi dia cubalah ambush dalam parlimen baru ni. Sebab dia tengok ahli parlimen kerajaan tak ramai. Ramai tak datang, dia kata. Inilah peluang kita nak jatuhkan kerajaan perpaduan. Kita akan malukan kerajaan perpaduan. Sebab ramai ahli parlimen tak datang. Jadi kita akan tentukan bahawa untuk meluluskan usul waktu itu, undian, kita akan minta belah bagi. Kan? Kita akan minta belah bagi. Dengan confidentnya dia mencadangkan undian belah bagi waktu dijalankan, sebab dia tengok kursi-kursi di pihak kerajaan tak ramai, tapi kita tak sebodoh mereka, walaupun waktu itu memang Perdana Menteri pun tak ada. Dia ada program dalam program majlis bersama dengan ulama, kan, dan beberapa orang yang ikut bersama beliau, dan ada juga ahli parlimen yang pergi ke 5 Langkawi waktu itu. Jadi mereka tak datang ke parlimen, tetapi kita tak sebodoh dia. Kita nak tinggalkan kubu kita pun kita kena ada orang jaga, bukan tinggal semua, bukan tinggal kosong. Kita tentukan bahawa camp kita ini cukup kawalan, cukup pengawal untuk jaga, jadi kita jaga dengan cukup. Mereka pula yang attack kita, mereka tak cukup askar. Itu saya katakan bodoh. Kenapa? Kerana nafsu bergelora,
Terlalu cepat dan teruja nak menjatuhkan kerajaan. Jadi mereka fikir inilah peluang terbaik untuk kita rampas kerajaan hari ini. Kita akan malukan kerajaan perpaduan. Kalau sekali yang termalu mereka lah. Mereka ada 73 ahli parlimen, tiba-tiba di ambush kita, bertambah kurang pula mereka. Mereka hanya dapat 52. 52 saja, saudara. Ya? 52 nak ambush. Nak ambush kita 80 lebih. 80 berapa? 82 kan? Ahli parlimen kerajaan waktu itu. Ahli kerajaan waktu itu. Jadi mereka ni boleh dengar ke saudara? Tadi terputus lah. Sekarang okey ke? Sekarang okey ke? Boleh ya? Dengar? Tadi terputus. Sorry. Minta maaf. Saya kat luar ni, line mungkin tak apa bagus.